Mengenai bayaran utility itu, Tuan Speaker, baru-baru ini saya baca dalam surat khabar bahawa ada beberapa sekolah di SRJ di Port Dickson yang mengadu bahawa pejabat pendidikan tempatan di situ telah memberitahu sekolah-sekolah ini bahawa sudah tak ada peruntukan kerana there is a cut in all the allocation to the ministry. Jadi mereka telah kekurangan dana untuk membayar mereka. Jadi sejak tahun ini mereka terpaksa membayar diri sendiri tiap-tiap sekolah. Dan ini adalah tidak sama apa yang kita diberitahu di dalam dewan ini. Jadi saya minta penjelasan dan minta kementerian mensiasat apakah yang sebenarnya. Yang kedua ialah saya juga tanya mengenai saya nak tahu auditan sekolah-sekolah itu yang dikatakan baru-baru ini, adakah dia termasuk semua sekolah, termasuk SRJKC dan SRJKT dan juga missionary school. Itu saja, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Bukit Terima kasih Datuk Speaker, terima kasih Timbalan Menteri. Saya dengan rendah hati ingin memohon jasa baik daripada Timbalan Menteri. Tadi Timbalan Menteri sentuh di mana segala perkara yang dibangkitkan oleh termasuk ahli parlimen dari BRUAS akan diberikan pertimbangan dan secepat mungkin untuk pembangunan infrastruktur. Dalam tangan saya ada surat dari Menteri Pelajaran, bekas Menteri Pelajaran Datuk Seri Hishamuddin, yang telah pun meluluskan peruntukan 1.2 juta ringgit untuk membina sekolah 4 tingkat semuanya 24 bilik darjah di kawasan saya, Aitawa, SJK Tamil Aitawa. Sudah 3 tahun sampai hari ini satu bata pun tak nampak. Boleh saya pohon supaya Kementerian Pelajaran dapat mengkotakan janji, kerana ini perkara serius. Ia adalah surat yang dikeluarkan oleh Menteri Pelajaran sendiri kepada Menteri bekas Menteri Tenaga dan Komunikasi. Sekiranya, dan saya juga ingin meminta untuk tahu, mengikut belanjawan yang telah pun kita terima yang diterima oleh Kementerian Pelajaran. Kementerian Pelajaran menerima 35.7 bilion tahun depan, dan antaranya 6.4 bilion untuk pembangunan. Tetapi untuk sekolah jenis kebangsaan Cina, sekolah jenis kebangsaan Tamil, sekolah misioneri, sekolah agama rakyat, jumlah yang didapati mengikut belanjawan hanya 250 juta. Dengan kata lain, saya nak tahu berapakah pecahan peratus di antara aliran sekolah supaya kita dapat membuat semakan sama ada ia memadai untuk menjaga kebajikan murid-murid sekolah. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Pertama, Bukit Mertajam tentang isu utility. Saya harap seperti biasalah Yang Berhormat kena bantu kita untuk mengemukakan surat tersebut. Ya, sebenarnya cukup jelas untuk 2011, ya, untuk 2011, bajet 2011 kita akan berikan bantuan utility sebanyak RM2,000. Mungkin apa yang berlaku ini ialah yang sekarang ini, tapi mulai 2011 bajet kita ini yang pasti RM2,000 akan diberi pada setiap sekolah. Mengenai dengan auditan, penjelasan sedikit saja. 2,000 kepada sekolah yang hanya bilangan kecil muridnya, mungkin dia cukup. Tapi sekiranya ada bilangan murid yang banyak, seperti sekiranya ada 2,000 orang murid, memang tak cukup saya rasa. Mengapa kerajaan tidak membayarkan semua utility, semua bayaran utility? Tak kira dia tak fix kepada tak fix dia pada 2,000 itu, tak top. Dia bayar semuanya. Terima kasih Yang Berhormat. Yang Berhormat, sebab itu sepatutnya kita bersyukur dah diberi 2,000 ni, ya. Maka sebab itu saya nak peringatkan di sini, iaitu bahawa
sekolah-sekolah kena banyaklah untuk melakukan usaha jimat cermat, ya. Janganlah nanti maksudnya kita guna aircon, ya, sampai larut malam, mengadakan aktiviti-aktiviti menggunakan lampu sampai larut malam, yang kadang-kadang sepatutnya ini mestilah juga inisiatif sekolah tersebut untuk mencari sumber yang lain. Ya, 2000 ini pada saya sudah memadai jika sekiranya sekolah itu dapat melakukan jimat cermat, ya. Dan ini pun sebenarnya adalah ihsan kepada sekolah-sekolah bantuan modal, termasuklah sekolah-sekolah misioneri, sekolah-sekolah agama rakyat negeri dan sebagainya. Dan oleh kerana itu pada saya bergantung bagaimana sekolah mengurus perbelanjaan utility mereka. Mengenai dengan auditan, untuk makluman yang berhormat, memang kita masukkan sekali SJKC dan SJKT dan sekolah-sekolah bantuan modal yang lain semua dimasukkan. Kita tidak ada membezakan apabila kita melakukan auditan ini. Bahkan saya semalam bila berada di Kedah, ya, antara tujuan saya berada di Kedah semalam ialah melihat senarai yang diaudit ini, apakah betul yang diaudit itu dengan apa yang saya lihat sendiri secara rambang. Sebab itu mana-mana saya pergi, saya tengok senarai yang telah diaudit, maka saya akan membandingkan dengan apa yang telah disenaraikan. Yang berhormat typing, yang ini saya akan semak yang berhormat typing, ya, mengenai dengan SJKT Tamil Aitawa, ya, saya akan semak, ya, mengenai dengan perkara ini. Walau bagaimanapun permintaan yang berhormat Ipoh Barat, ini baru nak sebut, yang berhormat Ipoh Barat sekejap. Tadi belum tahu lagi pecahan antara aliran sekolah. Yang berhormat, yang mana untuk 2011? Untuk tahun depan. Ya, yang ini saya belum ada lagi pecahan tersebut yang berhormat, dan kena faham yang 250 juta ini, ya, ialah untuk semua sekolah bantuan modal. Dan dalam masa yang sama sebenarnya kita juga akan menggunakan peruntukan yang lain itu, ya, untuk pembangunan, untuk bantuan-bantuan kepada sekolah-sekolah bantuan modal yang memohon berasaskan kepada keperluan segera. Yang ini kita belum putuskan lagi. Saya merakam setinggi-tinggi penghargaan ke atas segala usaha murni yang dijalankan oleh Kementerian Pelajaran. Soalan saya senang saja. 6.4 bilion untuk pembangunan. Semua sekolah bantuan modal hanya mendapat 250 juta. Saya sudah kira, iaitu pecahannya hanya 3.9% antara semua. Sebab itu antara 3.9% ini, berapakah SJKC dapat, berapa SJKT dapat, berapa sekolah agama rakyat dapat, berapa ministry school dapat. Itu saya rasa takkan kementerian tak ada statistik sedemikian. Yalah, kalau kita ikut yang berhormat, ya, kalau kita ikut apa yang kita lakukan sebelum ini, memang kita bagi sama rata, ya, kita bagi sama rata, ya. Jika sama rata tak akan hanya 3.9% sahajalah. Saya rasa sama rata daripada 250 juta, ya, untuk sekolah bantuan kerajaan. Maka berapa? Semua antaranya berapa peratus? Yang itu kita belum putuskan lagi. Menjalankan tugas yang berhormat duduk dulu, duduk. Ni keluar saya duduk, ya, duduk. Saya dah cakap tadi 250 juta ialah bantuan yang disediakan khusus untuk sekolah bantuan kerajaan. Okey. Kalau sekiranya ada keperluan lain, kita akan beri berasaskan kepada keperluan daripada 6.4 bilion itu. Itu saja yang berhormat. Tapi 250 juta dah pasti diberikan untuk sekolah bantuan kerajaan. Takkan itu pun tak faham juga. Okey. Duduklah yang berhormat. Okey, Ipoh Barat, untuk menukarkan status sebuah sekolah, kerajaan tidak boleh sewenang-wenangnya berbuat demikian kerana Akta Pendidikan 1996 telah pun menjelaskan status sesebuah sekolah tersebut. Di samping itu, urusan pengambilan tanah untuk tapak sekolah yang bukan milik kerajaan perlulah mendapat persetujuan secara sukarela daripada pemilik tanah berkenaan sebelum sebarang tindakan boleh dilakukan. Selain itu, banyak aspek lain perlu diberi pertimbangan terhadap dasar mengambil alih sekolah atau menukar status sesebuah sekolah, seperti persetujuan semua ibu bapa, lembaga pengelola sekolah dan PIBG, proses pengambilan alihan tanah, penjadian tapak dan pemilihan lokasi baru yang sesuai, serta kos pembinaan infrastruktur.
Perkara yang lebih utama adalah kemampuan keuangan kerajaan untuk melaksanakan semua perkara tersebut, kerana banyak lagi sekolah-sekolah kerajaan sedia ada, khususnya di luar bandar dan pedalaman yang memerlukan peruntukan.